Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin Pagi 8 Oktober bersama saya Azara Tagaya. Tajuk utama pagi ini. Kerajaan perkenal program TVET separuh masa untuk meningkatkan jumlah pekerja mahir. Pembelian hotel RM160 juta di Kuching tiada kelulusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Sumber Manusia memperkenalkan latihan dan pendidikan teknikal dan vocational TVET separuh masa di semua institut latihan perindustrian ILP bagi meningkatkan jumlah pekerja mahir di negara ini. Menterinya M. Kulasegaran berkata, latihan TVET separuh masa yang bermula bulan lalu dibuka khusus kepada mereka yang mahu mendapatkan latihan berkenaan dari jam 5.30 petang hingga 11 malam. Semua kursus, mechatronic, welding, mechatronics, electronics, critical occupation list. Ini kerana Internet of Things, artificial intelligence, big data and all that, very clearly shows banyak jurusan-jurusan di mana kita memberi peluang kepada anak-anak kita untuk meneruskan pelajaran, there'll be no jobs there. So, but then we are saying you go to jobs which are sure to get jobs, where there are more than one employer looking for you. Which are the jobs? The jobs in the TVET. Beliau ditemui media selepas merasmikan Future of TVET Occupational Standards and the 15th Asian Academic Society for Vocational Education and Training International Conference di Putrajaya. Katanya antara matlamat kerajaan menawarkan latihan TVET separuh masa itu meningkatkan jumlah pekerja mahir dan terlatih daripada 30% setakat ini kepada 35 hingga 40% menjelang tahun depan. Ia sejajar dengan keperluan ekonomi negara yang dijangka memerlukan kira-kira 1.6 juta graduan TVET tahun depan. Dalam masa sama, TVET akan diperkasa bagi mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030 yang digariskan kerajaan. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata penambahbaikan akan dilakukan termasuk bagi kolej vocational untuk memastikan kelayakan dan kelulusan diterima bukan sahaja oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA, bahkan industri. Menurut Dr. Mazli, tahun 2020 juga tahun penting apabila TVET diangkat menjadi antara 12 bidang ekonomi utama negara. Penambahbaikan dilakukan dengan kerjasama semua pihak berkepentingan. Dan ini dilakukan dengan hasil kerjasama bersama dengan MBOT dan juga dengan pihak industri itu sendiri. Dan seperti mana yang kita tahu, kita mempunyai jawatankuasa kabinet TVET. Di dalamnya terdapatnya jawatankuasa teknikal TVET yang dikepalai oleh industri sendiri. Beliau berkata demikian ketika lawatannya ke Kolej Vocational Juasih di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Turut hadir Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Datuk Karudin Ghazali. Bekas Pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad telah bertindak melangkaui mandat pelaburan ditetapkan Felda dalam pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak berjumlah RM160 juta oleh Felda Investment Corporation Sendirian Berhad. Bekas Ketua Bahagian Perundangan dan Kesetiausahaan FICSB, Siti Salwani Muhammad Salih berkata, dia mengetahui perkara itu selepas disoal siasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ketika dipanggil memberi keterangan berhubung pembelian hotel itu. Siti Salwani selaku saksi kedua pendakwaan memberi keterangan pada hari pertama perbicaraan kes rasuah dan pecah amanah membabitkan Tan Sri Muhammad Isa semalam. Menurutnya, projek bernilai lebih RM100 juta yang dikendalikan FICSB perlu mendapat kelulusan ahli lembaga pengarah Felda dan sekiranya itu tidak dipatuhi, ahli lembaga pengarah FICSB membuat pelaburan tidak memenuhi syarat ditetapkan. Siti Salwani menjawab soalan tambahan oleh Timbalan Pendakwa Raya Afzan Nizam Abdul Aziz. Bagaimanapun katanya pembelian hotel itu masih sah berdasarkan perjanjian jual beli antara syarikat Gegasan Abadi Properties dan FICSB.
1.5 tan bahan kimia tumpah di kilang sarung tangan di Taman Perindustrian Meru Klang, Selangor semalam. Tumpahan berlaku apabila rak menyimpan bahan kimia itu runtuh akibat tidak dapat menampung berat bahan terbabit. Kejadian berlaku kira-kira jam 6.15 petang semalam memaksa 10 kaki tangan di arah mengosongkan bangunan. Panggilan kecemasan diterima jam 6.30 petang. 13 pegawai dan anggota bomba dikerah ke lokasi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Hafisha Muhammad Noor, tumpahan bahan kimia jenis sodium hydroxide mengeluarkan bau dan sangat berbahaya jika dihidu. Proses menyutralkan serta membersihkan tumpahan mengambil masa beberapa jam. Beliau turut memaklumkan pihaknya pernah menerima aduan berhubung bau kimia berkenaan sekitar kilang itu. Kilang itu juga didapati melepaskan bahan kimia ke dalam longkang berhampiran. Pihak bomba, Majlis Perbandaran Klang, Jabatan Alam Sekitar dan agensi berkaitan sudah melakukan siasatan dan memberi amaran 2 Oktober lalu. Menurut Hafisham, bahan kimia itu yang bersifat menghakis boleh membahayakan kesihatan seperti mendatangkan sesak nafas, pingsan atau kematian selain memberi kesan terhadap kulit jika terdedah terlalu lama. Insiden tidak mengakibatkan kecederaan dan kemalangan jiwa. Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin kesal dengan tindakan ganas beberapa anggota Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ ketika menangkap seekor anjing. Tengku Permaisuri yang juga penaung diraja kempen Stray Free Selangor SFS menzahirkan rasa kecewa dan sedih atas tindakan itu berikutan banyak kempen kesedaran telah diadakan membabitkan haiwan terbiar. Susulan kejadian itu, baginda menggesa pihak berwajib lebih peka dan berperi kemanusiaan dalam menguruskan kes membabitkan haiwan terbiar di jalanan. Baginda juga telah menerima permohonan maaf daripada Kerajaan Negeri Selangor melalui Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kinrara Eng Zihan. Tengku Permaisuri berharap pihak berwajib mengikut prosedur ketika menangkap haiwan jalanan untuk memastikan kesejahteraan haiwan dan keselamatan kaki tangan pihak berkuasa tempatan. Baru-baru ini, rakaman video tindakan anggota MPSJ menangkap anjing secara ganas tersebar. Itu saya punya, kita mau tangkap lah. Seorang kanak-kanak berusia 3 tahun berdepan detik cemas apabila diserang biawak di Kampung Salang, Pulau Tioman, Pahang. Falik Iman Muhammad Fadirul Izwan cedera di kaki kanan akibat digigit haiwan liar berkenaan. Menurut bapanya Muhammad Fadirul Izwan Mat Saridan, kejadian berlaku kira-kira jam 12.30 hari semalam berhampiran resort tempat kerjanya. Mungkin dia tengok biawak datang sebelah dia, mungkin dia terajang biawak tu ngap kaki dia. Kemungkinan macam tu lah. Mula saya macam kalau akhirnya saya ada kursi tu, saya tolak kursi tu. Dia tak lepas, lepas tu saya pijak dalam 2 kali baru dia lepas. Kejadian disedari selepas dia terdengar jeritan anaknya. Dia terkejut apabila mendapati biawak sepanjang lebih 1.5 meter menggigit kaki mangsa. Falik Iman dikejarkan ke klinik Tekek untuk rawatan sebelum dirujuk ke pusat perubatan di Kuantan untuk tindakan susulan. Sejumlah 60 sampel membabitkan kes jenayah dapat dipadankan melalui penggunaan bank data DNA. Ia membolehkan polis menyelesaikan kes jenayah yang dahulunya tidak dapat diselesaikan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor berkata, sampel DNA itu antara lebih kurang 100,000 sampel profil penjenayah yang direkodkan dalam sistem terbabit yang dibangunkan bersama Jabatan Kimia sejak 2013. Kat sini satu yang kes menarik ni ialah satu kes rogol. Kes rogol yang mana daripada penjenayah ni sudah berada dalam penjara menerima hukuman yang lain. Tapi daripada matching dia ni, kita dapat trace kes rogol yang sebelum dia masuk di penjara tu. Dan ialah satu analisa yang paling baik dan saya percaya telah pun diambil tindakan pendakwaan hasil daripada ni. Ini something yang satu perkara yang boleh kita meyakinkan mahkamah, iaitu forensik sains ni tidak boleh menipu. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Simposium Sains Forensik Kebangsaan untuk Agensi Penguatkuasa Undang-Undang 2019 di Maktab PDRM. Katanya bank data itu diharap dapat ditambah baik dan PDRM sentiasa berbincang dengan Jabatan Kimia dalam pelbagai sudut untuk dikemas kini. Kali diadakan di negara kita yang melibatkan
Penduduk Taman Peruna di Sungai Udang, Melaka kesal apabila tempat kediaman mereka sesak dengan ribuan kenderaan milik pekerja kontraktor sebuah syarikat penapisan minyak. Ketenteraman mereka didakwa terganggu sejak setahun lalu akibat kesesakan lalu lintas selain kawasan perumahan mereka sering dijadikan tempat letak kenderaan pekerja. Penduduk mendakwa masalah itu timbul selepas kerja-kerja menaik taraf loji penapisan minyak itu bermula tahun lalu. Muhammad Nur Saleh, 63 tahun berkata, kesesakan teruk berlaku di kawasan taman perumahan terutama pada waktu puncak, pagi dan petang. Kenderaan pekerja kontraktor yang diparkir di bahu jalan menghalang laluan utama. Memang masalah. Masalahnya daripada awal bila dia masuk bas, kalau daripada sini lori simen keluar, bas masuk, agak-agak macam mana? Begitu juga apabila berlaku kecemasan. Kalau berlaku kecemasan, jentera bomba bukannya kecil-kecil jentera. Agak-agak kalau dia nak masuk, dah diblok, keluar masuk, memang kebakaran itu akan menjadi abu. Penduduk terpaksa meletakkan tayar terpakai dan halangan lain supaya ruang kosong di depan rumah tidak dijadikan tempat letak kenderaan. Difahamkan pihak syarikat membayar sejumlah wang kepada Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK untuk membantu kawalan lalu lintas, namun tidak berkesan. Pengerusi MPKK Taman Peruna, Abdul Razak Osman berkata, bayaran itu untuk kawalan pada waktu puncak, bukan untuk menyediakan ruang letak kenderaan. Jadi kami inilah amat-amat berharap kembalikan kepada keadaan asal. Duit pada kami tak ada nilai. Apa maknanya 4,000 kami perlu merana. Setiap pagi bangun tidur. Okey, jadi kami minta kosongkan zero. Kami tak minta 1 sen pun kami tak minta. Itu saja. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB Mansur Sudin ketika dihubungi berkata pihaknya telah mengarahkan tindakan penguatkuasaan segera diambil. Papan tanda larangan meletakkan akan dipasang selain memanggil wakil syarikat. Manakala pihak Petronas memaklumkan sudah berbincang dengan semua pihak dan agensi berkaitan sebelum projek naik taraf dijalankan. Syarikat itu sedia berbincang bagi mencari jalan penyelesaian terbaik. Hanya mampu menyediakan air sirap bagi menggantikan susu. Itu nasib Rosnina Muhammad Ludin yang terpaksa hidup dalam kesempitan bersama 8 orang anaknya. Malah keluarga besar itu terpaksa berteduh di sebuah rumah yang serba kekurangan sehingga wanita itu pernah dipatuk ular ketika sarat mengandung anak bongsunya. Rosnina dan anak-anaknya tinggal dalam serba kekurangan di kampung tepi laut Kuala Kedah. Ular masuk tu, dia tidur, masa tu ayah dia ada lagi. Masuk, lintas kot tengkok dia. Dia terasa benda basah-basah macam dia kai-kai tu. Dia tengok ular tedung kata payung. Aduh. Lepas tu ayah dia katok. Lepas tu dalam beberapa tahun pula memberi kebajikan dalam masa sama juga. Mungkin untuk ibu-ibu tunggal ini boleh membantu menjana pendapatan mereka sendiri. Melalui kunjungan ini, keluarga ini menerima pelbagai bantuan termasuk barang makanan, perabot serta kelengkapan rumah. Persekitaran rumahnya juga dibersihkan bagi mengurangkan kehadiran binatang berbisa. Selain itu, keluarga ini juga dirujuk ke Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan bantuan saraan bulanan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bekas Speaker Parlimen Nepal, Krishna Bahadur Mahara, ditahan polis kemarin berikutan dakwaan merogol seorang bekas kaki tangannya. Dia didakwa melakukan perbuatan terkutuk itu pada Ahad minggu lalu di kediaman mangsa. Mangsa mendakwa Mahara tiba di rumahnya dalam keadaan mabuk sebelum merogol dan mencederakannya. Siasatan awal menemui botol arak dan sepasang kacamata yang pecah di rumah wanita berkenaan dipercayai milik Mahara. Mahara, seorang bekas pemberontak Maois, dipilih sebagai Speaker selepas pemberontak dan Gerakan Komunis Sederhana memenangi pilihan raya umum pada 2017.
Pihak berkuasa Jepun melaporkan sebuah bot perondanya telah bertembung dengan bot nelayan Korea Utara di luar perairan negara itu. Kejadian mengakibatkan sekurang-kurangnya 20 nelayan Korea Utara tercampak ke laut. Kira-kira 10 daripada mangsa diselamatkan oleh pasukan pengawal pantai Jepun. Kejadian berlaku di Semenanjung Noto, kawasan yang sesak dengan nelayan Korea Utara yang menangkap sotong secara haram. Peningkatan mendadak aktiviti haram itu mendorong pihak berkuasa Jepun meningkatkan rondaan. Jun lalu, operasi oleh pihak berkuasa Jepun berjaya menghalang kemasukan lebih 300 bot nelayan haram. Manakala pada Ogos, Agensi Perikanan Jepun melaporkan nelayan haram Korea Utara yang bersenjata bertindak mengancam kaki tangan bot peronda Jepun. Sekurang-kurangnya 30 mesin biometrik yang digunakan dalam pilihan raya Presiden Afghanistan dilaporkan hilang. Suruhanjaya Pilihan Raya Bebas IEC di Kabul telah menerima hasil pengiraan undi serta dokumen secara manual berkaitan pemilihan kali ini. IEC berkata mana-mana anggotanya yang dipercayai terlibat melakukan penipuan dan terlibat dalam kes kehilangan sistem biometrik itu akan dikenakan tindakan tegas. Keputusan awal akan diumumkan pada 17 Oktober ini sebelum pengumuman rasmi dibuat 3 minggu selepas itu. Daripada 9.6 juta pengundi berdaftar, hanya 2.6 juta yang keluar mengundi pada 28 September bagi memilih presiden baru yang akan mentadbir negara yang syarat dengan konflik, pertikaian bersama Taliban dan perang tanpa kesudahan selama lebih 4 dekad. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan kedua-dua pelumba pasukan MotoGP negara Petronas Yamaha Sepang Racing menerusi Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli ketika ini, prinsipal pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing Team, Datuk Razlan Razali, optimis kedua-dua pelumba itu mampu merealisasikan impian pasukan untuk merangkul gelaran pertama dalam kelas MotoGP. Beliau berpuas hati dengan pencapaian keseluruhan pasukan setakat ini, termasuk ketika hampir merealisasikan impian itu pada perlumbaan Grand Prix GP Thailand Ahad lalu. Menyaksikan Fabio Quartararo menamatkan saingan di tempat kedua di belakang juara dunia 6 kali Marc Marquez dari pasukan Repsol Honda. Rakan sepasukan Quartararo, Franco Morbidelli, pula menamatkan perlumbaan di tempat ke-6. Untuk rekod, ketika ini Quartararo berada di kedudukan ke-7 keseluruhan mengumpul 143 mata, manakala Morbidelli di tangka ke-10 dengan 90 mata, berbaki 4 pusingan lagi. Bagaimanapun untuk carta Rookie of the Year, Quartararo terus gah selaku pendahulu dengan mengutip 143 mata. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Azhara Tagaya, salam hormat dan Assalamualaikum.